berkaitan dengan Ubaidillah, anak bagi Sayyidina Umarnya juga. Tapi ibu dia tu Ummu Kulsum binti Jarwal daripada kabilah Khuza'ah. Dan Ummu Kulsum ni dia tak masuk Islam, walaupun perkahwinan ini semasa jahili lagi, kan, kata setengah riwayat. Kemudian dipisahkan di antara Umar dengan Ummu Kulsum ini kerana agama. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa natubu ilayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana wa maulana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bihadyihi ila yaumiddin, amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, dengan izin Allah Subhanahu wa taala, sekali lagi kita berada dalam halaqatu al-ilm. Perbincangan kita berkenaan para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ma yandariju biha min al-ahkam, apa yang kita ambil daripada hukum para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hari ini kisahnya berkaitan dengan Ubaidillah bin Umar bin Al-Khattab radhiyallahu taala anhu. Anak Sayyidina Umar ni dia ramai di kalangan anak yang lelaki. Di antaranya yang selalu kita dengar banyak hadis yang dia riwayat, iaitu Abdullah bin Umar. Abdullah bin Umar. Tapi mak dia ni ialah Zainab binti Maz'un. Tapi hari ini berkaitan dengan Ubaidillah, anak bagi Sayyidina Umarnya juga. Tapi ibu dia tu Ummu Kulsum binti Jarwal daripada kabilah Khuza'ah. Dan Ummu Kulsum ni dia tak masuk Islam, walaupun perkahwinan ini semasa jahili lagi, kan, kata setengah riwayat. Kemudian dipisahkan di antara Umar dengan Ummu Kulsum ini kerana agama. Setengah kata begitulah riwayatnya, tapi riwayat yang lain mengatakan tidak. Cuma yang kita nak bincang hari ini ialah berkenaan dengan Ubaidillah bin Umar radhiyallahu taala anhu. Baik. Ubaidillah ni dia wafat pada tahun 37 Hijrah. 37 Hijrah. Sezaman perbalahan di antara Sayyidina Ali dengan Sayyidina Muawiyah radhiyallahu taala anhuma jami'an. Dan Ubaidillah bin Umar bin Al-Khattab ni orang panggil syuja'an min syuja'ani Quraisy wa abtaluha, pahlawan Quraisy. Ini yang terkenal dengan pahlawan Quraisy. Baik. Pendek ceritanya, Sayyidina Umar ni mati pada tahun 23 Hijrah. Tahdidan, para ulama mengatakan pada 26 Zulhijjah, iaitu tahun 23 Hijrah. Umar mati ditikam oleh panggil Fairuz, orang panggil Fairuz An-Nahawandi, kan? Fairuz An-Nahawandi yang dikenal dengan kunyah Abu Lu'lu'ah, kan? Baik, apabila Umar ni bunuh, panggil mati kerana dia bunuh, ditikam oleh Fairuz tadi. Jadi di sinilah yang kita nak tarik sejarahnya, ialah Ubaidillah tadi. Ubaidillah ni dia tak puas hati dengan orang yang membunuh ayah dia, kan? Tapi oleh kerana panggil Fairuz ni, setelah daripada dia membunuh Sayyidina Umar dan dia membunuh beberapa sahabat-sahabat yang lain yang berada dengan Sayyidina Umar ni, yang berhampiran dengan Sayyidina Umar, banyak sejarah mengatakan Fairuz ni selepas tu dia membunuh diri dia sendiri, kan? Jadi kes ni seolah katanya mati begitulah, kan? Apabila Fairuz ni membunuhkan Sayyidina Umar, kemudian dia membunuh beberapa para sahabat ataupun dia tikam beberapa sahabat-sahabat yang berada di ketika itu. Setengah riwayat mengatakan Fairuz An-Nahawandi ini dia membunuh diri dia sendiri. Tibanya
Ubaidillah bin Umar bin Al-Khattab ini, dia dengar Abdul Rahman bin Abi Bakrin. Dan Abdul Rahman bin Abi Bakrin ni anak Sayyidina Abu Bakar. Anak Sayyidina Abu Bakar ni dia kata, sebelum kematian Umar ni ataupun sebelum berlaku Umar ni ditikam, aku tengok, dia kata, Al-Harmuzan. Ni seorang Farsi ni. Al-Harmuzan. Lepas tu Jufainah. Jufainah ni dikatakan Jufainah An-Nasrani. Al-Hurmuzan ni panggil Al-Farisi. Kan? Kemudian Fairuz. Sebelum kejadian ni dia kata, aku tengok, ni Abdul Rahman kata ni, Abdul Rahman bin Abi Bakrin, aku tengok mereka bertiga ni ada duduk bersimbang di satu tempat. Kan? Nampak macam duduk mesyuarat. Apabila aku pergi kat sana, mereka terkejut. Sehingga mereka lari, terjatuhnya wasaqata minhum khanjarun lahu ra'san. Tibanya mereka berlari, terjatuhnya khanjar. Khanjar ni kerih. Kerih yang kepala dua. Kata Abdullah, kata itu Abdul Rahman bin Abi Bakrin. Tibanya semasa ditikam Sayyidina Umar radhiyallahu taala anhu, khanjar kerih tadi yang dibawa oleh Fairuz An-Nahawandi ni, bentuk rupa sama seperti mana yang disifatkan oleh Abdul Rahman bin Abi Bakrin. Jadi di sinilah Ubaidillah ni, apabila dia tengok bentuk sifat khanjar kerih yang dibentukkan oleh Abdul Rahman ni sama yang dipegang oleh Fairuz masa dia tikam ayah dia. Ni Ubaidillah dia bertindak dengan secara persendirian. Apa yang dia buat? Iaitu ishta'ala Ubaidillah bin Umar ghadaban min ha'ula'i thalathati li'tiqadihi anna abahu innama qutila bimu'amaratin minhum. Jadi Ubaidillah kata, ayah dia ditikam dan mati ni kerana rencana tiga mereka ni. Iaitu Al-Hurmuzan, Jufainah dan Fairuz. Tapi yang pergi tikam tu Fairuz lah. Tapi oleh kerana Fairuz ni selepas daripada dia tikam, setengah riwayat mengatakan dia bunuh diri. Jadi kes tu seolah kata nak cari tak berjumpa. Lepas daripada tu kemudian Abdul Rahman bin Abi Bakrin mari cerita, kata, sebelum kejadian ni aku penuh tengok tiga orang ni dalam satu tempat. Tibanya aku pergi, mereka lari sehingga jatuhnya kerih yang dia bentukkan sifat tadi. Maka di sini Ubaidillah dia ambil tindakan, dia pergi bunuh. Itu dia. Fa'amsaka hatta idza mata Umara ishtamala Abdullah ala sayfihi wa ata al-Harmuzan ataupun al-Hurmuzani faqatalahu summa ata Jufainata fa'ala bisayfi baina ainaihi. Jadi dia pergi bunuh dengan secara sendiri dia. Dia pergi bunuh Al-Hurmuzan. Kemudian dia pergi bunuh Jufainah. Tak cukup lagi dengan dua orang ni, Fairuz tu dah mati dah, dia bunuh diri dah. Summa dhahaba faqatala Lu'lu'ata binti Fairuz An-Nahawandi. Dia pergi rumah Fairuz, anak perempuan bagi Fairuz tu. Namanya Lu'lu'ah. Anak perempuan, budak kecil. Dia pun pancung bunuh budak tu. Itu dia. Kes ni jadi kecoh. Kan? Jadi kecohnya bila? Kecohnya apabila Umar pun mati. Kemudiannya setelah matinya Umar, Khalifah belumnya lagi dilantik. Khalifah belumnya lagi dilantik. Dan celah-celah tu orang panggil tidak ada penguat kuasa. Kan? Kuasa yang rasmi tu tak ada. Oleh kerana khalifah tu tak ada. Tiba-tibanya Ubaidillah
bin Umar tu buat perkara ni jadi satu benda yang cukup besar. Sebab membunuh ni satu benda yang besar di zaman tu. And dia bunuh Al-Hurmuzan, dia bunuh Jufainah. Tak cukup lagi dia bunuh Lu'lu'ah, anak bagi Fairuz tadi. Jadi orang ramai bercakap, kenapalah begitu, kenapa begini. Baik. Benda tu sehingganya Sa'ad bin Abi Waqqas. Sa'ad bin Abi Waqqas ni sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, akhadha sayfa Ubaidillah bin Umar minhu wa habasahu fi manzilihi hatta yahda'a ghadabahu. Abdurrahman bin Abdullah Sa'ad bin Abi Waqqas ni ambil Ubaidillah, ambil senjata dia tadi yang dia bunuh tadi tu, simpan, dan ambil Ubaidillah tu letak di rumah dia. Sa'ad bin Abi Waqqas letak kurung dalam rumah dia, biar dia tenang. Dan kat luar tu dah kecoh banyak lah. Jadi di sini Sa'ad bin Abi Waqqas tengok keadaan macam mana. Akhirnya kita ringkas ceritanya, pelantikan khalifah itu dilantikkan oleh orang ramai setuju dengan Sayyidina Uthman radhiyallahu ta'ala anhu. Apabila Uthman naik jadi khalifah, cabaran yang pertama dalam penyelesaian masalah tadi, di antaranya banyak masalah khalifah untuk nak menyelesaikan, yang di antaranya masalah Ubaidillah bin Umar bin Al-Khattab yang dia membunuh Al-Hurmuzan dan bunuh Jufainah dan membunuh anak bagi Fairuz, iaitu Lu'lu'ah. Kerana pada sangkaan Ubaidillah pada ketika tu, mereka ni sekongkol sekali dengan Fairuz, dengan orang panggil membunuh ayah dia Sayyidina Umar radhiyallahu ta'ala anhu. Jadi Sayyidina Uthman apabila dia jadi khalifah, kes ni kes orang panggil dah tersebar, orang ramai pun dah bercakap. Dia pun panggil sahabat ramai. Sayyidina Uthman panggil kibarus sahabah, panggil sahabat-sahabat yang dekat dengan Nabi dan semasa dia dan semasa Sayyidina Umar, minta mesyuarat, minta pandangan macam mana nak buat kepada Ubaidillah bin Umar. Apa hukum yang sesuai untuk nak dijatuhkan? Jadi di sini ni kita akan nampak dia punca perselisihan ni dengan sebab ijtihad yang berbeza. Di kalangan orang ramai, yang paling lantangnya ialah Sayyidina Ali. Ali kata Ubaidillah bin Umar ni salah, sebab dia bertindak dengan secara sendiri. Hukumnya kena dijatuhkan hukum bunuh, kata Sayyidina Ali radhiyallahu ta'ala anhu. Ni cadangan Ali dan lantangnya Ali dalam mesyuarat, dalam majlis khalifah tadi. Ubaidillah kena dijatuhkan hukum qisas, bunuh, sebab dia buat perkara tadi satu kesalahan dalam agama dan jinayah, kena qisas. Manakala sahabat yang lain, adanya di antaranya ialah mereka berkata, boleh ke semalam dah ayah dia mati, hari ni anak dia pula nak dijatuhkan hukum bunuh, apa kata orang? Jadi ada para sahabat yang lain mengatakan begitu. Semalam ayah dia mati dibunuh, semalam tu maksudnya baru. Hari ni pula kita menjatuhkan hukum kesalahan kepada anak dia, apa orang ramai kata? Kan? Masing-masing duk jadi orang panggil pandangan yang berbeza. Dalam keadaan kecoh pandangan yang berbeza ni, Amr bin al-As ni cerita dia panjang juga kan, tapi dia orang yang bijak. Amr bin al-As kata, ya Amirul Mukminin, wahai khalifah, saya ada satu cadangan, dia kata.
Inna Allah qad a'faka ayakuna hazal hadasa kana walaka 'ala al-muslimina sultan. Innama kana hadzal hadas wala sultana lak. Dia kata, ya Amirul Mukminin, kes ni berlaku, engkau belumnya lagi jadi khalifah. Kalau engkau tak ambil tindakan pun pada ketika itu, engkau dengan Allah seolah katanya terlepas. Sebab pada ketika itu bukan semasa engkau menjadi khalifah. Semasa Ubaidillah pergi bunuh tu. Sebab khalifah masa tu masih Umar lagi. Tapi kematian Umar tu belumnya lagi dilantik khalifah. Celah-celah tu tak ada khalifah. Jadi berlaku kes ni bukan semasa khalifah. Bukan semasa Osman tu menjadi khalifah. Jadi maknanya, kalaulah khalifah tak ambil tindakan pun seolah katanya, dia dengan Tuhan tu tidak ada satu tuntutan terhadap khalifah. Tibanya Sayyidina Uthman radhiyallahu ta'ala anhu tengok kes ni, dia kata tak apa, aku akan buat keputusan secara hak dia sebagai seorang khalifah. Sebagai seorang khalifah ni dia ada hak dia lah. Apa hak dia? Qad ja'altu hadiyatan. Dia kata orang yang mati 3 orang tadi, Hurmuzan, Jufainah, Lu'lu'ah, 3 orang ni aku akan bayar diat. Bayar ganti, orang panggil ganti rugi. Diat ni bayar ganti rugi. Osman kata aku akan bayar. 3 orang ni wahtamaltuha fi mali. Aku akan bayar, tapi bayar tadi bukan daripada harta khazanah, harta Baitul Mal, tidak. Nanti kalau bayar dengan harta khazanah jadi kecoh lagi. Aku akan bayar daripada harta aku secara peribadi. Sepatutnya kalau kena bayar dia, siapa yang bayar dia? Ubaidillah lah. Sebab dia yang membunuh. Tapi oleh kerana kes ni dah jadi banyak cabang ni, khalifah ambil jalan tengah. Dia kata, aku akan membayar diat 3 orang yang mati. Kemudian aku akan tanggung daripada harta aku sendiri. Cukup setakat tu orang diam, tak kata apa. Dia sambungnya lagi. Wa amma Ubaidillah, adapun Ubaidillah, fa inni a'fu anhu. Ubaidillah ni aku beri pengampunan kepada dia. Ni orang panggil dia ada kuasa. Nak memberi pengampunan terhadap Ubaidillah atas kes bunuh yang dia bunuh 3 orang tadi. Lepas daripada Khalifah Osman menjatuhkan hukum begitu, kemudiannya Khalifah kata kepada Ubaidillah, dia panggil, engkau dah tak boleh duduk Madinah. Diat engkau ganti rugi tadi aku dah tanggung, tapi engkau sekarang kena pergi di Kufah, duduk negeri lain, tak boleh duduk dalam Madinah. Itu maksud dalam sejarah mengatakan annal khalifata akhrajahu min al-Madinati ila al-Kufati wa anzalahu daran biha. Khalifah suruh pergi di Kufah. Di Kufah tu pula ada satu rumah yang dah disediakan oleh khalifah. Suruh Ubaidillah pergi kat Kufah, duduk kat sana. Kufah tu di Iraq lah. Baik. Cuba kita nampak keliling kisah tadi. Apabila kita nampak keliling kisah tadi, di sini timbulnya mula-mula khalifah naik jadi khalifah, tiba-tibanya berdepan dengan kes yang sebegini, khalifah membuat keputusan begini, timbulnya orang yang dah tak puas hati dengan Sayyidina Uthman radhiyallahu ta'ala anhu. Mula naik jadi khalifah, berdepan dengan kes yang sebegini, dia buat keputusan. Oleh kerana dia buat keputusan tu dalam mesyuarat tu, ada yang dah memberikan cadangan kepada khalifah tu, cadangan yang berbeza. Di antaranya sahabat yang cukup kuat, iaitu Sayyidina Ali radhiyallahu ta'ala anhu. Dia mengatakan sepatutnya Ubaidillah dijatuhkan hukum qisas.
Nampak arah tu? Hadis ini orang panggil bawadir. Setengah daripada kumpulan ini mengatakan kenapa khalifah memberi pengampunan khas kepada Ubaidillah sehingga dia saat itu terlepas daripada hukuman tersebut. Yang mana hukuman itu perbuatan jenayah yang dibuatkan oleh Ubaidillah ini satu jenayah yang dah menjadi merebak dalam seluruh Madinah. Orang awam bercakap, terutamanya mereka kata Ubaidillah ni bunuh budak perempuan, iaitu anak bagi Fairuz. Yang menjadi orang sempati dengan kanak-kanak tadi mengatakan ini tak boleh terima. Tibanya memberi pengampunan ni, satu pengampunan ni, jadi mereka tak puas hati. Apa hal tu? Inilah orang panggil menjadikan orang panggil khalifah pun jadi dah tersinggung dengan satu kumpulan. Dengan kumpulan ni lahnya juga dia akan tambah jadi besar sehingga jatuhnya Sayyidina Osman dan ditikam pada tahun 35 Hijrah. Daripada mula-mula dia menjatuhkan hukum tadi menyebabkan ketidakpuasan sebahagian orang, tawaladat, dia makin pecah sehingga banyak lagi masalah yang lain, maka dia berumpul kepada satu tempat dalam hati manusia sehingga akhirnya khalifah tu Sayyidina Osman mati ditikam. Apa yang kita naknya pada kes yang sebegini? Sayyidina Osman radhiyallahu taala anhu sebagai seorang khalifah, dia memberikan kebebasan tadi kepada Ubaidillah sebab Osman dia tengok kes ni kerana Ubaidillah pergi bunuh Hurmuzan dan bunuh Jufainah dan Lu'lu'ah, anak perempuan bagi Fairuz ni, dia pergi pun kerana syubhah. Nampak arah tu? Ubaidillah pergi pun ke sana tu kerana syubhatan. Kerana dia dah terasa macam tiga-tiga ni ada berkait dengan Fairuz. Tambahnya pula apabila Abdul Rahman bin Abi Bakrin balik cerita kata, sebelum kejadian semalam Umar ditikam oleh Fairuz, aku nampak dia berada dengan Hurmuzan dan Jufainah. Kemudian mereka lari dan jatuhnya kes tadi. Jadi di sini menyebabkan kes tadi itu boleh menimbulkan keraguan. Apa yang boleh menimbulkan keraguan pada Sayyidina Osman? Iaitu Ubaidillah pergi bukan kerana yakin yang jelas. Dia pergi pun kerana dia syak. Maka dia bunuh dua orang tadi, termasuknya seorang anak bagi Fairuz. Jadi apabila Ubaidillah bertindak dan dia pun syak, jadi Osman menganggapkan kes tadi boleh timbulkan keraguan. Jadi apabila boleh menimbulkan keraguan pada kes tersebut, jadi pada pandangan Sayyidina Osman boleh dijatuhkan hukum yang lebih ringan, iaitu membayarkan diat 300 ekor unta. Diat tu 300 ekor unta. Setiap seorang 100 ekor. Bukan 10 ekor. Kan? 300. 300 tu pula Osman tanggung daripada harta dia, bukan daripada harta Baitul Mal. Kan? Osman tu kaya. Kan? Dia Banu Umayyah. Kan? Bukan Banu Hashim. Dia Banu Umayyah. Banu Umayyah ni hartawan, bangsawan. Kan? Dia jadi khalifah, dalam khalifah dia kaya. Kadang-kadangnya dia guna kekayaan dia saat itu sepenuhnya dalam pentadbiran dia pun adanya juga. Kan? Yang tu orang tak boleh kata apa. Tapi inilah cerita dia. Apa yang berlakunya di sini? Jadi Osman berdasar dengan satu hadis yang mana Usamah bin Zaid
Semasa Nabi utuskan dia pergi kepada satu kawasan, tibanya orang tu mari berdepan dengan Usamah. Usamah tengok dia, Usamah angkat pedang nak pancung. Orang tu kata la ilaha illallah, pup dia pancung. Kan? Dalam peperangan ni. Lepas tu dia balik cerita. Nabi marahlah kat dia. Nabi kata, kenapa kamu pancung dia? Dia kata, ya Rasulullah, orang ni kata la ilaha illallah tu kerana takut. Takut aku pancung. Kan? Nabi kata, hala syaqqaqta qalbahu? Engkau dah buka hati dia ke? Engkau dah tahu kata dia kata la ilaha illallah ni dia takut kerana pedang. Usamah pun diam. Jadi Nabi tak ambil tindakan kepada Usamah tadi. Hanya Nabi taghlizal qaul. Nabi kata-kata yang kasar kepada Usamah. Tapi Nabi tak menjatuhkan hukum pada ketika itu. Jadi Uthman dia berdasar dengan perbuatan Nabi begitu. Kemudian walaupun ada orang yang mengatakan Hurmuzan ini mengatakan la ilaha illallah pada ketika Ubaidillah nak membunuh dan sebagainya. Jadi Uthman ambil tindakan yang mengatakan hukum yang dia berijtihad mengatakan bayar diat dan tak boleh dijatuhkan hukum qisas. Habis cerita. Kes ni dia tak mati. Itu dia. Nampak orang tu? Kes ni dia tak mati. Walaupun Khalifah radhiyallahu ta'ala anhu dah selesaikan masalah dan dia dah menjatuhkan hukum, tapi benda ni dia tak mati. Ini fitrah manusia ni. Fitratullahi fil khalqi. Fitrah yang Allah ciptakan manusia ni. Kalau dia tak puas hati, sesiapa pun yang tak puas hati, dia jadi tak puas hati. Sehingga dia mati, baru dia puas hati. Tak ada. Kan? Kalau kita ni, ini fitrah manusia dia begitu. Sayyidina Uthman, ni kita ringkas sejarah sebab kita tak nak fokus kepada benda lain. Kita nak fokus kepada Ubaidillah bin Umar tadi. Apabila Sayyidina Uthman mati, tahun 35 Hijrah. Dan kes ni berlaku pada tahun 23 Hijrah. Uthman mati pada tahun 35 Hijrah. Dah berapa tahun dah jarak tu. Ali naik jadi khalifah. Sayyidina Ali radhiyallahu ta'ala anhu naik jadi khalifah. Apabila Ali naik jadi khalifah, dilantik dengan secara kecoh. Pelantikan Ali ni memang dah menjadikan satu benda yang dah berpuak dah dalam sejarah. Ubaidillah bin Umar bin Al-Khattab dah tak boleh duduk dah. Tak sedap duduk orang panggil. And nak tidur pun dah tak lena dah. Sebab apa kalau kita tanya? Sebab semasa Uthman tanya para sahabat cadangan macam mana nak buat keputusan terhadap Ubaidillah, di antara yang paling lantangnya ialah Sayyidina Ali radhiyallahu ta'ala anhu suruh jatuhkan hukum bunuh kepada Ubaidillah. Jadi semasa tu dia bebas lah, semasa Uthman tu. Dia pergi boleh duduk di Kufah. Apabila matinya Sayyidina Uthman, Khalifah Sayyidina Ali naik, dia dah tak boleh duduk. Nampak tak tu? Ini fitrah manusia ni. Fitratul insan. Kan? Dia dah tahu dah. Dia kata aku ni memang dah akan dikait semula. Akan dikait semula dan akan dibawa semula dan akan dibincang semula. Kes yang dah walaupun bertahun-tahun dah lalunya. Kan? Pasu. Bila Ubaidillah dia tahu kedudukan dia begitu, Ali jadi khalifah. Ali pula jadi khalifah tak senang. Sebab Muawiyah masih tak nak mubaya'ah dengan dia. Muawiyah yang duduk di Syam, iaitu wali bagi Syam
yang dilantik oleh Sayyidina Uthman radhiyallahu ta'ala anhu memerintah di Syam. Wali ni, kalau kita sebut secara mudah lah supaya kita nampak. Negeri ni, menteri besar dianya di Syam, Muawiyah. Supaya mudah kita nampak. Khalifah di Madinah, Sayyidina Uthman, dia lantik. Tapi oleh kerana Muawiyah apabila dia duduk di Syam ni dia luas. Dia boleh, orang panggil tentera Syam tu cukup besar. And peruntukan di Syam pun cukup banyak. Hasil Syam pun banyak. Negeri yang kaya berbanding dengan negeri-negeri lain. Dan tentera pun cukup kuat. Alat senjata pun banyak. Tibanya apabila matinya Sayyidina Uthman radhiyallahu ta'ala anhu ni, jadi Muawiyah tak nak mubaya'ah dengan Ali. And ni kalau kita tarik kat situ dia jadi panjang pula. Tapi biar nampak dulu. Muawiyah tak nak mubaya'ah dengan Ali. Sebab pada pandangan Muawiyah, cari dulu pembunuh Sayyidina Uthman tu. Dan jatuhkan hukum dulu kepada pembunuh Sayyidina Uthman. Lepas tu barulah buat upacara pelantikan khalifah. Manakala Sayyidina Ali radhiyallahu ta'ala anhu, pandangan dia tidak. Macam mana nak membunuh, nak mencari pembunuh Sayyidina Uthman, sebab tidak ada kuasa lagi. Pasti kena lantik kuasa dulu. Macam kisah tadi lah. Macam Amr bin al-As bagi cadangan kepada Sayyidina Uthman tadi tu. Hal Ubaidillah. Jadi kes ni pun Sayyidina Ali bagi dia macam mana nak menjatuhkan hukum kepada pembunuh Sayyidina Uthman, sedangkan dalam negara belumnya ada lagi orang yang kuasa. Belum dilantiknya lagi khalifah. Lantik khalifah dulu. Baru boleh ambil tindakan kepada mereka yang membunuh Uthman. Dah berbeza pandangan di sini, jadi Muawiyah tak setuju dengan Sayyidina Ali radhiyallahu ta'ala anhu. Apabila Ubaidillah bin Umar bin Al-Khattab, dia tahu kata Muawiyah satu negeri yang cukup besar, tentera yang cukup lengkap dengan senjatanya, walak kepada Muawiyah ahli Syam. Ahli Syam yang dipimpin oleh Muawiyah ini tak nak mubaya'ah dengan Ali pada ketika ni. Dia pun ada dah kepentingan diri, kalau kita sebut begitu dah. Kalau aku diam-diam je duduk di Kufah, aku akan dijatuh hukum. Ali tak akan membiarkan aku, sebab kes aku dulu tu mesejnya ada dalam kepala Ali. Pasuk, aku akan pergi kat Syam. Dia lari pergi kat Syam. Maka di antara tulang rusuk yang paling kuat di kalangan Muawiyah menjadi penyokongnya pula apabila Ubaidillah lari masuk ke sana. And Ubaidillah daripada Kufah, dia bukan masalah sokong Muawiyah ataupun tidak sokong Ali. Biar kita faham kisah ni. Ubaidillah, dia ni bukan masalah dia sokong Muawiyah dan dia tak sokong Khalifah Ali. Dia kerana masalah dia. Sebab tu kita hari ni bab-bab yang sebegini selalu kita tahulah. And saya bawa contoh begini ni, and lepas tu nak tafsir lah. Saya tak nak tafsir, saya duk cerita je. Ubaidillah ni bukan kerana dia tak sokong Ali dan bukan kerana dia sokong Muawiyah. Bukan kerana khalifah ni, tidak. Dia kerana masalah diri dia. Iaitu semasa dia dibebaskan oleh Sayyidina Uthman, kemudian dia pun dah dibebas, tetapi pada masa keputusan itu masih ramainya lagi pro Ali, penyokong Ali yang setuju dengan cadangan Ali, iaitu dijatuhkan hukum bunuh. Tibanya khalifah hari ini di tangan Ali,
maknanya dia dah anggap aku tak akan lepas, akan dijatuhkan hukum bunuh pula. Jadi maknanya dia lari kepada Muawiyah tu, orang panggil dapat matlamat yang dia nak lari tadi, iaitu daripada hukum bunuh. Dia pergi kepada Muawiyah. Dia puji Muawiyah. Dan dia jadi tulang rusuk. Jadi dia antara orang yang kuat. Sebab Ubaidillah ni orang panggil Sirarus Sahabah. Dan Sirarus Sahabah. Sirarus Sahabah ni maksudnya dia lahir di zaman Nabi, tapi dia tak sempat orang panggil belajar dengan Nabi SAW. Kelahiran dia tu dah tempoh akhir Nabi SAW. Tapi boleh tengok Nabi, kenal Nabi, bersimbang dengan Nabi, tapi tak belajar dengan Nabi. Apa panggil Sirarus Sahabah. Sirarus Sahabah ni lah generasi Ubaidillah bin Umar bin Al-Khattab ni. Generasi ni lah yang paling banyak sokong Sayyidina Muawiyah radhiyallahu ta'ala anhu. Banyak generasi ni sokong Sayyidina Muawiyah. Terutamanya Muawiyah ni pula di kalangan Banu Umayyah, yang kita selalu ceritanya Banu Umayyah ni bangsawan hartawan yang cukup kaya. Seperti mana Sayyidina Uthman tu kaya, Muawiyah pun Banu Umayyah. Muawiyah bin Abi Sufyan. Ayah dia tu siapa? Tokoh ahli perniagaan di Makkah Al-Mukarramah. Jadi Muawiyah ni pun dah Ubaidillah mari kat sini, bertambah sokongannya lagi. Tibanya pula Amr bin Al-As. Tadi Amr bin Al-As yang bagi cadangan kepada Khalifah Sayyidina Uthman. Hal kes Ubaidillah ni pun masuk sebelah Muawiyah bin Abi Sufyannya juga. Jadi makin hari makin kuat sebelah Muawiyah. Sebelah Ali pun kuatnya juga. Tapi analisis sejarah Al-Mufakkirun mengatakan bahawasanya yang lari masuk sebelah Muawiyah ni banyak yang ada kes. Sebab Ali ni dia Banu Hashim. Dia tak ada harta. Ali dia tak ada harta. Kita dah sebut dalam sejarah selalu kita sebut. Ali dia tak ada harta. Dia tak boleh beli orang. Sehingga Uqail, abang dia sendiri pun pergi minta duit. Dia kata aku tak ada duit. Harta khazanah engkau tak boleh ambil. Harta Baitul Mal engkau tak boleh ambil. Tapi kalau engkau naknya juga, tunggu gaji aku. Akhirnya Uqail lari pergi kat Muawiyah yang kita cerita pada pengajian yang dahulu. Jadi di sini kebanyakan mengatakan yang sebelah Muawiyah tu banyak ada masalah. Tapi kita kena ingat, apabila kita sebut Muawiyah, sebut Ali, sebut sahabat yang sokong Muawiyah, sokong Ali, ada masalah, ada kes, jangan kita samakan dengan kita. Itu satu akidah. Jangan kita samakan dengan kita. Mereka ni dia buat macam mana pun tapi kerana ijtihad. Ijtihad yang menyebabkan mereka saat itu nampak ke arah ni, orang ni nampak ke arah ni. Dan para sahabat Nabi SAW, kata Nabi, "Lau anfaqtum misla jabala Uhudin." Kalau kamu buat infak besar bukit Uhud emas pun, kamu tak akan sampai kepada darajah mereka. Kamu tak akan sampai kepada pangkat mereka. Kenapa ada tu? Dengar mereka berbalah, dengar mereka berkelahi, dengar mereka berpuak. Tapi kita kena ingat, tak sama dengan berbalah kita, tak sama dengan perkelahian kita, tak sama dengan pergaduhan kita. Sebab kalau kita infak sebanyak bukit Uhud emas pun, pangkat kita tak akan sampai kepada pangkat mereka. Mereka ini radhiyallahu anhum wa radu'an. Cuma kita nak cerita, kata yang kita duk berlaku ni fitrah. Orang ni dia suka, orang ni dia lompat pergi sini.
Orang ni dia suka, orang ni dia lompat kat sini. Orang ni dia nak menyelamat diri dia, dia pergi, dia nampak perlindungan dia kat mana, dia pergi kat situ. Itu fitrah. And fitratul insan. Dia dah jadi begitu. And kes ni dah agaknya dah dijatuhkan hukum, agaknya rasa selesai, tapi tidak selesainya juga apabila kuasa lainnya ambil alih dan sebagainya. Ini orang panggil fitratul insan. Cuma yang mari tak puas hati tu memang tak puas hati lah. Kan? Ni apabila dia dah ambil alih kuasa, dia pula nak jatuhkan hukum. Orang ni dulu begini, ni orang panggil dia berlaku dalam siasatul sahabah. Kalau kita baca dalam buku-buku yang sebegini, cukup memberikan kata bahawasanya pemikiran ijtihad para sahabat Nabi SAW ini ba'idan ani, jauh daripada dendam. Bukan kerana dendam. Jadi kalau kita tengok tadi, bukannya Ubaidillah ni dia lari kepada Ali ni, dia takut Ali tu dendam. Bukan. Dia tahu kata pendirian ijtihad Ali pada masalah dia ni dijatuhkan hukum bunuh. Dan Ali dia ijtihad begitu. Tapi Uthman dia ijtihad lain. Dia memberikan pengampunan dan dia bayar diat. Cuma para ulama ahli sejarah mengatakan kalau Uthman pada ketika tu dia membayar diat sahaja, iaitu 300 ekor unta, tapi dia tak memberi pengampunan kepada Ubaidillah. Dia jatuhkan hukum penjara ke ataupun pada ketika tu kemungkinan meredakan sebahagian orang dan orang panggil pandangan orang ramai. Sebab benda ni dah menjadi ketidakpuasan hati kerana Ubaidillah bunuh Lu'lu'ah, anak perempuan bagi Fairuz yang tak berdosa. Kalau kita kata Hurmuzan dengan Jufainah terlibat dengan Fairuz, tapi anak Fairuz, itu jadi orang ramai tak puas hati kat situ. Apa salah anak Fairuz? Kerana dia anak Fairuz. Nafara tu? Atau dia jadi timbul perasaan sebegini. Apapun kita boleh ambil kesimpulan, ikhtilafus sahabah dalam sudut pentadbiran, dalam sudut orang panggil hal nak menjatuhkan hukum, dalam sudut sebegini, daripada sanalah dia pecah sehingga kepada kita hari ini. Maka oleh kerana tu kita hari ini carilah yang menyebabkan kita saat itu boleh menyelamatkan diri dan mengelakkan diri. Tidak ada sesiapa pun yang nak menjerumuskan dirinya ke dalam neraka Allah ataupun ke dalam tempat yang dimurkai oleh Allah. Tetapi oleh kerana ijtihad, yang menyebabkan ijtihad itu kadang-kalanya membawakan kepada orang tak suka, kadang-kalanya ijtihad itu menyebabkan kepada kecenderungan orang yang cenderung. Apapun kita harapkan yang kita buat adalah mencari keredaan Allah Subhanahu wa taala. Rujukan saya dalam perbincangan ini dalam satu kitab namanya At-Tabaqatul Kubra bagi Ibnu Sa'ad dan Minhajus Sunnah yang dituliskan oleh Ibnu Taimiyah, dan Kitabul Bidayatu wan Nihayah bagi Ibnu Katsir, dan Tarikhut Tabari dan Siratu Ibnu Hisham. Dan sekadar ini saja, mudah-mudahan apa yang terbaik daripada kisah para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam menjadi contoh yang baik untuk kita. Aqulu qawli hadza wa fawwidu amri ila Allah, innallaha basirun bil ibad. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rabbana inna nas'aluka ilman nafi'a wa qalban khashi'a wa 'amalan salihan mutaqabbala. Allahumma rabbi yassir wa la tu'assir wa atmim bil khairi wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.